Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Nina nak cerita tentang seorang anak tiri yang terpaksa kahwin dengan bapa tiri dia yang psikopat. Macam mana diorang ni boleh berkahwin memang sangat complicated. Maksud Nina jalan cerita dia lah. So korang kena hadam betul-betul supaya nanti korang tak keliru. Sebab diorang ni memang ada banyak sangat identiti. Kisah diorang ni bukanlah sebuah kisah yang bahagia, tapi kisah diorang ni memang tragis lah. Dan diorang ni kerap bertukar identiti. So selama diorang ni tinggal bersama-sama, macam-macam lah yang terjadi dekat perempuan ni ataupun anak tiri dia. Sehinggalah anak dia tadi ni meninggal disebabkan aksiden. Masa anak tiri dia aksiden, dia claim tu isteri dia tahu. Tapi bila orang siasat, rupa-rupanya perempuan tadi tu bukan isteri dia tahu, tapi adalah anak tiri dia. Korang nak tahu cerita dia macam mana? So without wasting any time, let's get started. Jadi dekat Netflix ada sebuah movie yang bertajuk Girl in the Picture. Nina tak sure sekarang ada ke tak lagi. So korang lepas ni, mungkin lepas tengok video Nina, mungkin korang boleh tengok movie tadi untuk lagi faham. Kalau korang memang dah tengok cerita tu, korang kena tahu sebenarnya kisah tu memang diadaptasi daripada kisah yang sebenar. Jalan cerita diorang memang complicated tau. Sebab diorang ni memang banyak bertukar identiti. Sebab tu Nina nak korang betul-betul fokus supaya nanti korang tak confused. Dulu Nina pernah cerita tentang seorang ayah yang jatuh cinta dengan anak sendiri, and then diorang berdua ni berkahwin. Tapi yang ni lebih kurang lah jalan cerita dia. Cuma yang tadi tu bapa kandung dan yang ni adalah bapa tiri. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 1975, Franklin telah berkahwin dengan mak Susan Mary yang bernama Sandy. So Franklin sebenarnya adalah suami ketiga Sandy. Masa Franklin dia kahwin dengan Sandy, dia tak guna nama Franklin, tapi dia gunakan nama sebagai William. Jadi masa ni dia dah tukar identiti dia. Dia tak guna nama dia yang sebenar. Jadi macam mana diorang boleh berkenal? Dikatakan Sandy ni berjumpa dengan Franklin dekat church. Jadi dekat church ni lah diorang berkenalan, and then dah kenal-kenal apa semua, diorang decide untuk berkahwin. Sebabnya Franklin ni dah berjanji dengan Sandy, dia nak jaga anak-anak Sandy dan besarkan diorang ni. Sandy pula pada masa tu dia ada 4 orang anak, iaitu 3 orang perempuan dan seorang lelaki yang bernama Susan Mary, anak sulung dia, Allison, Amy dan juga yang bongsu adalah Philip. Susan Mary ataupun Mary tadi, anak Sandy dengan suami dia yang pertama bernama Cliff. So masa Susan dilahirkan, Sandy ni baru berusia 19 tahun. Yang 3 orang lagi anak dia yang selebihnya tu anak Sandy dengan suami dia yang kedua. Setahun selepas Franklin dengan Sandy kahwin, Sandy kena tangkap dengan polis sebab atas tuduhan penipuan cek. Tapi dia kena penjara tak lama mana pun, sebulan je. Dia tulis cek palsu tu pun atas sebab dia terdesak, sebab dia nak beli pampers anak dia. Tapi bila dia telah dibebaskan dari penjara, and then dia balik ke rumah, dia tengok je dalam rumah tu anak-anak dia dah tak ada, termasuklah Franklin. Sebenarnya anak-anak Sandy tadi tu pun dah dibawa lari oleh Franklin. 2 orang anak dia yang bernama Amy dengan Allison dijumpai berada dekat rumah kebajikan sosial ataupun rumah kebajikan sosial dekat gereja. Tapi Susan dengan Philip tak tahu hilang ke mana. Masa ni Susan budak lagi, baru berusia 5 tahun, manakala Philip tu lagilah newborn, baru berusia 6 minggu guys. Lepas tu Philip telah diisytiharkan sebagai baby yang hilang sampailah pada tahun 2019. Pada tahun 2019 tu, seorang lelaki telah muncul untuk buat DNA test dan dia telah disahkan adalah Philip yang hilang dulu. So diorang sahkan identiti dia sebagai Philip pada tahun 2020, iaitu 2 tahun yang lepas. Punya lama Philip ni hilang sampai bertahun-tahun, and then tahun 2020 barulah dia datang isytiharkan kata dia adalah Philip. Rupa-rupanya sebenarnya Philip tadi telah menjadi anak angkat kepada Mary dan juga Bob. Lepas tu diorang tukar nama dia menggunakan nama Steve. So mungkin disebabkan tu jugalah dia tak tahu identiti dia yang sebenar. Manakala Susan pula, anak sulung Sandy ni, dibawa lari oleh Franklin dan Franklin jaga Susan ni sendiri. Masa ni Franklin dah tukar nama diorang berdua tau. Diorang dah tak guna identiti asal diorang. Nama Susan telah ditukar menjadi Sharon Marshall, and then Franklin pula telah tukar nama dia menjadi Warren Marshall. So dekat sini Franklin telah claim diri dia sebagai ayah kepada Susan. Jadi that's why nama belakang diorang tu sebagai Marshall. Okay, start dekat sini Nina akan gunakan nama diorang yang kedua, iaitu Sharon dengan Warren. Diorang telah menyamar sebagai anak dan ayah selama beberapa tahun. Dan selama tempoh ni jugalah Sharon bukan membesar dalam keadaan sebagai seorang anak yang bahagia, tapi dia rasa sangatlah terseksa dan didera. Even dia membesar dalam situasi yang teruk, dia telah membesar sebagai seorang pelajar yang pandai. Bukan tu je, Sharon ni juga dia ada rupa paras yang cantik. Dia punya kepandaian dia tu, dia belajar sampailah dia dapat tajaan masuk ke sebuah U, iaitu Georgia University, dan memang dapat tajaan penuh tau. So kos dia nak ke sana tu memang dia tanggung. Tapi sebelum dia sambung pelajaran dia ke U tadi tu, dia pregnant. Sebenarnya Sharon ni dia dah pernah pregnant 2 kali dah, dan first pregnancy dia tu Warren suruh gugur, and then dia mengandung yang kali kedua ni, dia berjaya lahirkan budak tu. So anak tu dia orang namakan sebagai Michael. Tapi pada masa ni Sharon dia memang dah tak sambung study dah, dan dia telah menghilangkan diri dengan Warren. Of course lah Warren ni bawa dia lari. Lepas tu Warren ni decide untuk kahwin dengan anak tiri dia pula guys. Sebabnya dia orang nak create identity yang baru supaya orang tak kenal dia orang ni siapa. And then dia orang pun tukarlah nama sekali lagi. Sharon
Sharon jadi nama Tanya dan Warren jadi Clarence. Dekat sini Nina akan gunakan nama diorang ketiga pula, okay? Nina repeat balik, okay? Nama asal adalah Suzanne and then ditukar menjadi nama Sharon dan kemudian jadi Tanya. Ayah tiri dia pula bernama Franklin and then tukar jadi sebagai Warren and last sekali jadi Clarence. Nina harap sampai takat ni korang tak confuse lah dengan nama-nama diorang yang baru ni. Pada masa ni diorang dah pindah ke Tulsa dan dekat sini jugalah Tanya telah dipaksa untuk menjadi penari tiang. Jadi penari tiang dekat sini maksudnya dia kena menari tanpa pakaian lah. Lepas pada tu barulah Tanya tadi melahirkan anak dia yang sulung yang bernama Michael tadi. Masa Tanya kerja dekat kelab malam tu kan, dia kenal lah dengan seorang penari yang bernama Cheryl. Tapi nasib Cheryl ni dia tak baik sebabnya dia telah dibunuh oleh bapa tiri Tanya ni, iaitu Franklin ataupun Clarence. Dan mayat dia telah dijumpai setelah beberapa tahun lepas tadi kejadian tu. Sebab apa Amy ni dibunuh oleh Clarence tak dinyatakan lah, sebab Nina cuba cari tapi Nina tak tahu kenapa. Cuma disahkan masa dalam tahanan tu rupa-rupanya Clarence ni pernah membunuh Amy. Dan lepas dari kejadian ni, Clarence telah bawa lari Tanya dari situ. Bukan tu je, Clarence juga telah mula menjadi buruan pihak polis. Jadi dia nak selamatkan diri dia punya pasal, dia nak tukar identiti. So dia paksalah Tanya tu untuk berkahwin dengan dia. And then bertukarlah nama diorang yang menjadi Tanya dan juga Clarence. So diorang ni daripada asalnya anak tiri dengan bapa tiri, akhirnya menjadi suami isteri yang sah. And then pada April 1990, Tanya telah dijumpai terbaring dekat tepi jalan. So polis syak yang Tanya ni dah jadi mangsa langgar lari. Lepas Tanya dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan, tapi dia tak dapat diselamatkan dan Tanya meninggal. Manakala anak dia yang bernama Michael tu pula telah dihantar ke rumah kebajikan. Lepas tu Clarence tadi dia mendapat hak lah untuk melawat anak tu tadi. Sebabnya dia dipercayai sebagai bapa kepada Michael tu. Tapi bila pihak kebajikan tadi dia minta Clarence ni untuk buat test DNA nak sahkan betul ke yang Clarence ni memang ada pertalian darah lah dengan Michael. Tapi bila hasil ujian tu keluar mengesahkan Clarence ni bukanlah bapa kandung kepada Michael. Jadi secara automatik hak penjagaan ke atas Michael telah dilucutkan pada 12 September tahun 2004. Jadi maksudnya kat sini Clarence dah tak ada hak untuk jaga Michael lagi. Lepas Michael dah masuk sekolah rendah, Clarence telah bawa lari budak tu pula guys. Dia jadikan guru besar sekolah tadi tu sebagai tebusan. Clarence paksa guru besar tadi tu masuk dekat dalam kawasan hutan and then dia gari tangan guru besar tu dekat sebatang pokok and then lepas dia gari dah settle apa semua, dia bawa lari Michael dari situ. So kehilangan Michael ni telah menjadi perhatian pihak polis dan juga orang dekat situ. Kalau ikut laporan ejen khas FBI, diorang kata Clarence ni kutip duit insurans hayat Tanya. Jadi dia gunakan duit insurans tadi tu sebagai pembelanjaan dia. So dia guna atas nama sebenar dia iaitu Franklin. Jadi daripada maklumat yang diorang dapat ni lah, diorang dapat trace Clarence tinggal dekat mana dan pada masa ni lah Clarence telah ditangkap. Itu pun selepas 2 bulan dari kejadian yang mana Clarence ni bawa lari Michael. Tapi masa diorang datang rumah dia tu nak tangkap dia, diorang tak jumpa Michael dekat situ. Maksudnya Michael memang tak ada dekat rumah Clarence. Jadi selepas kehilangan Michael ni, polis dapat laporan yang banyak yang mengatakan okay, Michael diorang jumpa dekat sini, Michael jumpa dekat sini. Tapi bila polis pergi siasat, tu bukanlah Michael. Macam banyaklah maklumat yang diorang dapat ni kan, tapi semuanya tak tepat dan tak membantu diorang untuk menjejak Michael. Bila kes ni dah makin viral dan disebarkan melalui berita-berita dekat TV dan dekat newspaper, jadi orang yang kenal Tanya sebelum ni rasa pelik. Dalam berita tu mengatakan yang si Tanya ni adalah wife kepada Clarence kan. Tapi orang yang kenal Tanya ni kata ada seorang lah kawan dia masa sekolah dulu, dia kata tu bukan Tanya, yang dikenal Tanya tu adalah Sharon. So lelaki yang dikatakan sebagai suami kepada Tanya tu pula bukan suami dia tapi adalah bapa tiri dia. Jadi dari sinilah polis mula siasat dan dedahkan siapa sebenarnya identiti Suzanne dan juga Franklin. Masa Franklin dekat dalam tahanan tu kan, polis ada tanya dekat mana dia sembunyikan Michael, dekat mana budak tu. Tapi dia jawab yang dia dah bunuh Michael. Tapi ada pula dalam interview dia yang lain, dia kata yang dia tak bunuh Michael, cuma dia je tahu budak tu ada kat mana dan siapa yang jaga budak tu. So dia macam main tarik tali tau. Kejap dia kata dia bunuh, kejap dia kata dia tak buat, dia kata dia sembunyikan budak tu. So tak tahu mana satu. Sekarang ni Franklin dikatakan telah berusia hampir 79 tahun dan dia sedang menunggu hukuman mati. Okay guys, ya Allah, memang Nina rasa complicated gila cerita ni. Bukan salah satu sebab dia tukar identiti, tapi disebabkan dia je, family Sandy tu jadi porak-peranda. Sebab dia bawa lari anak-anak Sandy tu pergi hantar dekat rumah kebajikan. Yang jumpa tu okey lah kan. Yang Suzanne ni at the end kita tahu ending dia sedih, meninggal kan. Yang satunya Philip lah, selepas bertahun-tahun dia diisytiharkan sebagai orang yang hilang, at the end 2 tahun yang lepas dia muncul, dia kata dia adalah Philip. Kesian mak dia kan, anak hilang tak tahu ke mana, keluarga jadi huru-hara disebabkan budak tu. Sebab Franklin ni, ya Allah, tak tahulah apa masalah dia ni. Memang seorang yang psycho sangat Nina rasa. Daripada keluarga Sandy dia dah porak-peranda kan, sampai ke anak Suzanne tu sendiri pun dia hilangkan budak tu. Tak tahu budak tu apa cerita. Kalau dia hidup, budak tu mungkin dah dewasa lah kan, dah mungkin umur 30 lebih. Gila.
Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, make sure korang subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan cerita pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.